Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Abdul Hakim bin Cik Muhammadin. Rakmu Tullab 07 Salasah Khamsah Sab'ah Samaniah. الموضوع عطف البيان. تعريف عطف البيان هو التابع جامد المشبه للصفة في توضيح متبوعة وعدم استقلاله. إنه أقسم بالله أبو الحسن علي، فعلي عطف بيان لأنه موضح لأبو الحسن، فهو غير مستقل لأنه ليس مقصودا بذاته، بل مقصود أبو الحسن، وإنما جاء بعلي لتوضيح وبيان أبو الحسن، وهو تابع لأبو الحسن في إعرابه وإفراده وتذكيره وتعريفه، وهو جامد يشبه الصفة لأنه كالصفة يوضح ما قبله. ما الذي يخرج من تعريف عطف البيان؟ يخرج ما يلي: الصفة فهي تابع توضح ما قبلها ولكنهما ليست جامدة، فالصفة تابع مشتق أو مؤول بالمشتق. الثاني التوكيد وعطف النسق، فهما تابعان ولكنهما لا يوضحان متبوعهما. الثالث البدل، فهو تابع جامد ولكنه مستقل مقصودا بذاته. حكم المطابقة عطف البيان متبوعة. عطف البيان كالنعت يتبع ما قبله ويوافقه في إعرابه وتعريفه أو تنكيره وتذكيره أو تأنيثه وإفراده أو تثنيته أو جمعه، وذلك لأن عطف البيان يشبه النعت في كونه تابع يوضح ما قبله. أحكام تتعلق بعطف البيان. الواحد يجب أن يكون عطف البيان أوضح من متبوعة وأشهر، وإلا فهو بدل. نحو جاء هذا الرجل، فالرجل بدل من اسم الإشارة وليس عطف بيان، لأنها اسم الإشارة أوضح من المعرف بألف لا. وأجز بعض النحويين أن يكون عطف بيان لأنهم لا يشترطون فيه أن يكون أوضح من المتبوع، وما هو بالرأي السديد، لأنه إنما يؤتي به للبيان، والمبين يجب أن يكون أوضح من المبين. الثاني الفرق بين البدل وعطف البيان أن البدل يكون هو المقصود بالحكم دون المبدل منه، وأما عطف البيان فليس هو المقصود، بل إن المقصود بالحكم هو المتبوع، وإنما جاء بالتابع أي عطف البيان توضيحا له وكشفا عن المراد منه. الثالث كل ما جاز أن يكون عطف البيان جاز أن يكون بدل الكل من الكل، إذا لم يمكن الاستغناء عنه أو عن متبوعة فيجب حينئذ أن يكون عطف بيان. فمثال عدم جواز الاستغناء عن التابع قولك فاطمة جاء حسين أخوها، لأنك لو حذفت أخوها من الكلام لفسد التركيب. Nama saya Muhammad Nazmi bin Zamri, nombor metrik 073608. Saya akan sambung penerangan daripada Abdul Hakim. Ta'rif ma'tuf bil huruf. Maksud dia huwa tabi' yatawassitu bainahu wa baina matbu'ah harfin min akhraf ataf. Wa yusamma ataf bil huruf atfun nasakh aidan. Maksud dia kat sini pengikut dan yang diikutinya dipisahkan oleh satu daripada huruf-huruf ataf. Seterusnya huruf ataf terbagi kepada dua. Yang pertama ma yaqtadu tasyrik ma'tuf ma'a ma'tuf alaihi mutlaqan ay lafzan wa hukmuha wa huwa waw fa hatta am au. Maksud dia kat sini yang dikaitkan ataupun mengaitkan antara ma'tuf dengan ma'tuf alaihi
ma'tuf alaihi secara mutlak, iaitu secara lafaz dan hukum, iaitu huruf waw, fa, hatta, am dan au. Yang kedua, ma yaqtadu tasyrik lafzan faqat, ay annaha tasyrik ats-tsani ma'a awwal fi i'rabihi la fi hukmihi wa huwa bal la lakin. Maksudnya kat sini apa yang dimaksudkan tasyrik ialah secara lafaz sahaja, iaitu menyatukan yang kedua dan yang pertama di dalam i'rab yang sama tetapi bukan daripada hukum, iaitu huruf bal, la dan lakin. Seperti yang kita ketahui, huruf-huruf ataf ada 9 dan setiap huruf tersebut menggunakan makna-makna tersendiri. Yang pertama huruf waw, maksudnya kat sini dan mutlaq al-jama' ay lil jama' bainal ma'tuf wal ma'tuf alaihi fi hukum wa i'rab. Nahwa Khadir, Muhammad wa Khalil. Maksudnya kat sini menggabungkan antara ma'tuf wa ma'tuf alaihi di dalam hukum dan i'rab. Contohnya Khadir Muhammad bersama Khalil. Yang kedua huruf fa. Huruf fa terbagi kepada dua, iaitu tartib wa ta'kib. Tartib kat sini bermaksud berturutan. Annal ma'tuf biha yakuna lahaqqan lima qablaha. Peristiwa yang dihubungkan akan berlaku setelah peristiwa sebelumnya. Contoh kat sini adalah ja'a Muhammad fa Khalid. Datang Muhammad dan Khalid. Maksud ayat di sini bermaksud Khalid datang selepas datangnya Muhammad. Yang kedua ta'kib, iaitu penyusulan. Maksudnya anna wuqu' ma'tuf ba'dal ma'tuf alaihi bi ghairi mahlaha atau bi muddah qaribah. Maksudnya peristiwa yang dihubungkan akan berlaku tanpa berhenti atau dalam masa yang dekat selepas peristiwa yang sebelumnya. Contoh ayat dakhala al-imam fa aqimat as-solah. Maksudnya datang imam dan mendirikan solat. Maksudnya tiada gap di antara peristiwa yang pertama dan peristiwa yang kedua. Seterusnya perkataan summa tafidu tartib wa tarakhi, mislu ja'a Ali thumma Sa'id, fal ma'na anna Aliyan ja'a awal wa Sa'idan ja'a ba'duhu wa kana baina wuji'ahuma mahlatan. Maksudnya kat sini menunjukkan urutan dan jarak waktu. Contoh ayat Ali datang kemudian Sa'id. Ayat kat sini bermaksud Ali datang dahulu dan Said datang selepas Ali, dan terdapat jarak waktu antara kedatangan mereka. Seterusnya hatta, huruf ataf yafidul ghayah wa tadrij wa li isti'maluha atifah syurutha. Ya, kata hubung yang menunjukkan tujuan dan syarat untuk menggunakannya terdapat 3. Yang pertama ayyakuna ma'tuf biha isman zahiran, hendaklah ma'tufnya isim yang zahir. Kemudian ayyakuna ma'tuf biha mufradan la jumlah, hendaklah ma'tufnya kata tunggal bukan ayat, la jumlah. Yang ketiga ayyakuna ma'tuf biha juz'an min ma'tuf alaihi, hendaklah ma'tufnya sebahagian daripada ma'tuf alaihi. Contohnya yamutun nas hatta al-anbiya akramtul ahlul qaryati hatta aghniya. Telah mati manusia, matinya manusia bahkan nabi. Kemudian saya memuliakan ahli Korea hatta dan aghniya dan orang kaya. Seterusnya perkataan au bermaksud atau. Terdapat banyak makna. Yang pertama adalah takhir. Takhir ini bermaksud pilihan. Wahya al-waqi'ah ba'da at-tulab. Maksudnya pilihan yang berlaku selepas permintaan. Contohnya khuz min mali dirhaman aw dinaran. Ambillah dirham atau dinar daripada wang saya. Ayat kat sini bermaksud mempunyai pilihan sama ada ambil dirham ataupun dinar. Seterusnya ibahah. Ibahah ni bermaksud harus buat pilihan. Contohnya jalis al-ulama atau az-zihad. Maksudnya duduk ulama ataupun orang yang berzuhud itu. Ya, seterusnya taksim. Taksim ni maksudnya membahagi. Contoh dia kalimah isim atau fi'il atau huruf. Kalimah sama ada isim ataupun fi'il ataupun huruf. Au kat sini bermaksud membahagi. Seterusnya adalah ibham. Ibham bermaksud kesamaran ataupun tidak jelas. Contoh ayat adalah ja'a Khalidun aw Sa'id.
telah datang Khalid ataupun Sa'id. Kat situ terdapat kesamaran ataupun tidak jelas yang datang sama ada Khalid ataupun Sa'id. Seterusnya asyak, iaitu keraguan. Contoh ayat di sini, ra'aita Muhammadan aw Khalidan. Maksudnya saya melihat Muhammad ataupun Khalid. Maksudnya berada keraguan ni kerana yang berkata-kata tidak tahu sama ada yang dia nampak itu adalah Muhammad ataupun Walid ataupun Khalid. Seterusnya yang terakhir adalah idrab, iaitu penolakan ataupun pembalikan kepada apa? Pembalikan daripada au yang bermaksud bal, bahkan. Contoh ayat kat sini, wa arsalnahu ila mi'atin alfin aw yaziduna. Dan kami telah mengutuskan kepada 1000 orang ataupun au yaziduna ataupun lebih. Au kat sini bermaksud bal. Baiklah, seterusnya perkataan am. Perkataan am terdapat dibahagikan kepada dua. Yang pertama al-muttasilah. Al-muttasilah ini bermaksud bersambung. Ya allati yakuna ma ba'daha muttasilah bima qablaha wa musyaraka lahu fil hukum wa hiya allati taqa'a ba'da hamzah istifham atau hamzah taswiyah. Maksudnya yang berterusan ialah yang datang selepasnya disambungkan dengan yang terdahulu dan mengambil bahagian dalam hukum, dan ia adalah hamzah istifham atau hamzah taswiyah. Untuk contoh hamzah istifham adalah a'la fid dar am Khalid, dan contoh bagi hamzah taswiyah sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Seterusnya munqati'ah, maksudnya kat sini terputus. Ya allati takuna liqat'ul kalam awal wa istinaf ma ba'dahu wa ma'na idrab. Maksudnya kat sini yang memotong ucapan pertama dan menyambung semula apa yang telah datang selepasnya. Contohnya ayat Al-Quran, hal yastawil a'ma wal basiru am hal tastawi zulumatu wan nur am ja'alu lillahi syuraka. Maksudnya, adakah orang yang buta dan orang-orang yang melihat, atau samakah gelap gelita dan terang benderang, atau adakah mereka mempersekutukan Allah. Seterusnya kita beralih kepada perkataan lakinna. Maksud lakinna kat sini adalah kata hubung yang menunjukkan istidrad. Istidrad ni, yang dikatakan istidrad di sini adalah maktufnya berlawanan dengan maktuf alai. Wa takuna adifa bi thalathati syurut, dan ada 3 syarat. Yang pertama ayyakuna ma'tuf biha mufradan, mestilah maktufnya mufrad ataupun tunggal. Yang kedua ay yasbiquha nafi au nahi. Yang ketiga mestilah didahului dengan penafian dan larangan. Dan yang ketiga alla yaqtarina biha alwaw, mestilah tidak disertai dengan waw. Contoh ayat adalah ayat pertama, ma akramtu Khalidan lakinna Sa'idan. Maksudnya engkau tidak memulakan Khalid akan tetapi Sa'id. Maksudnya kat sini dia tidak memulakan Sa'id, bukannya tidak memulakan Khalid. Seterusnya huruf bal, takuna huruf ataf bisyarat an yakuna ma'tubiha mufradan. Maksudnya ia adalah kata hubung dengan syarat bahawa kata hubung dengannya adalah tunggal, iaitu mufrad. Walaha khalatan, dan ada 2 keadaan. Keadaan yang pertama an yu'tafa biha ba'da isbat atau amar. Atafnya mestilah selepas isbat, iaitu ketetapan ataupun amar, perintah. Wahia fi hazil halah huruf ataf li idrab. Dan ia adalah keadaan ataf lil idrab. Idrab yang dimasukkan kat sini adalah mengalihkan maktuf alaihnya kepada maktuf dengan menganggap maktuf alaihnya tidak wujud. Untuk lebih mudah kita tengok pada contoh qama zaidun bal amru. Maksudnya berdiri Zaid tetapi Amar. Yang dimasukkan kat sini adalah yang berdiri adalah Amar dan bukan Zaid. Sebab apa?
Sebab yafidu naklul hukum ma qablaha lima ba'daha wa ja'ala ma qablaha fi hukum maskut. Maksudnya menunjukkan pemindahan hukum apa yang datang sebelumnya kepada apa yang datang selepasnya, dan membuat apa yang sebelum itu dalam hukum yang tidak disebutnya. Maksudnya macam saya cakap tadi, yang berdiri adalah Umar, bukannya Zaid. Yang seterusnya, keadaan yang kedua, ayyu'tafa biha ba'da nafi aw nahi fala tafidul idrab, innama tafidu iqrar hukum ma qablaha wa ithbat didduhu lamma ba'daha. Maksudnya jika ia digunakan bersama-sama dengannya selepas penafian atau pelarangan, ia tidak berfungsi sebagai idrab, tapi ia mengesahkan hukum yang datang sebelumnya dan membuktikan sebaliknya untuk apa yang datang selepasnya. Contohnya, ma qama Zaidun bal amru, bukan Zaid yang bangkit tetapi Amar. Baiklah, seterusnya yang terakhir, rubla takuna huruf ataf lin nafi hukum thabit lima qablaha amma ba'daha bi syartaini. Maksudnya ia adalah huruf ataf untuk menafikan menafikan ketetapan yang ditetapkan tentang apa yang datang sebelumnya daripada apa yang datang selepasnya. Dan dia ada dua syarat. Yang pertama, syarat yang pertama, ayyakuna ma'tubiha mufradan la jumlah, hendaklah ma'tufnya dalam keadaan tunggal dan bukannya ayat, la jumlah. Seterusnya, antus baqa bi isbat au amar, didahului dengan bukti isbat au amar ataupun perintah. Contohnya, ja'ani Zaidun la Muhammad, Zaid datang kepada saya bukan Muhammad. Kat situ kita nampak ada unsur penafian. Sekian daripada saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Arif bin Khalid, nombor matrik 073625. Hari ini saya akan menerangkan ahkamun tata'allakum bi'atfin nasab, hukum-hukum yang berkaitan dengan ataf nasab. Yang pertama adalah ataf isim dengan isim. Ataf isim dengan isim ni ada penerangan dia panjang, jadi saya buat poin-poin. Pertama adalah ya'tafu az-zahir ala zahir, nahu ja'a Zuhair wa Usamah, mengatafkan isim zahir dengan isim zahir. Zuhair dengan Usamah ni dua-dua isim zahir. Zuhair ni ma'tuf ilaih, wa Usamah ma'tuf. Al-mudmaru yang seterusnya adalah al-mudmaru ala mudmari. Nahu ana wa anta sadiqani, saya dan kamu dua bersaudara. Ni ana dome, anta dome, dia ataf dome dengan dome. Seterusnya adalah mudmaru ala zahir, nahu ja'ani Ali wa anta, telah datang kepada saya Ali dan kamu. Anta ni ma'tuf Ali ma'tuf ilaih. Domain ni ma'tuf mudmar ala zahir. Seterusnya adalah zahir ala mudmar. Nahwu ma ja'ani illa anta wa Ali, tidak datang kepada saya kecuali kamu dan Ali. Ali ni ma'tuf, anta ma'tuf ilaih. Zahir Ali ala mudmar anta. Ghairu an damirul muttasila al-marfu' wal damiru mustatir la yahsinu an yu'tafu alaihima illa ba'da tawkidihima bid-damir munfasil, nahu jitu ana wa Ali. Poin ni dia menerangkan tidak boleh domain muttasil ataf dengan isim zahir kecuali kita kena letak taukid. Contohnya jitu ana wa Ali, ana ni taukid kepada tu ana, jitu. Seterusnya yajuzu ataf alaihima aidan idza kana bainihima
fasilun ay fasilin ka qauluhu ta'ala ma asyrakna wala abauna. Ataf aba ala nun fi asyrakna. Ni dia menerangkan boleh untuk ataf sekiranya dia ada penghubung. Contohnya ma asyrakna wala aba. La di sini menjadi fasilun, jadi penghubung kepada na dan aba. Seterusnya poin kedua adalah ataf fi'il dengan fi'il. Ataf fi'il dengan fi'il ni dengan syarat zaman dia sama, satu zaman, dan nau'an jenis dia sama. Contoh dia di sini wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum. Maknanya tu'minu dengan tattaqu ni zaman sama, nau'an sama. Ke tattaqu ni ataf kepada tu'minu. Poin ketiga adalah yajuzu hazaf waw wal fa ma'a ma'tuf. Poin ketiga ni adalah yajuz boleh hazaf waw dan fa. Contoh anidrib bi'asakal hajar fanbajasat. Sepatutnya dia jadi fadrib bi'asakal hajar, tapi fa di sini telah dihazaf. Dia jadi anidrib bi'asakal hajar fanbajasat. Seterusnya poin keempat adalah dikhususkan waw dan daripada akhawat ataf dengan ataf isim dengan isim. Contoh dia jalastu baina Sa'id wa Salim. Sesungguhnya bainiyah ni makna tidak boleh berdiri kecuali dia ada dua pihak. Jalastu baina Sa'id wa Salim. Tidak boleh jalastu baina Sa'id. Wala yajuzu an taqa'a fa. Tidak boleh kita letakkan tepat waw ni kita digantikan dengan akhawat ataf yang lain. Fala yaqalat jalastu baina Sa'id aw Salim. Ni contoh ni tidak boleh kita buat. Poin terakhir adalah kasirun an taqtadi al-fa ma'a ataf makna sababiyah. Poin 4 ni menerangkan tentang ataf yang membawa makna sababiyah. Contohnya fawakazahu Musa faqada alaihi. Telah menumbuk Musa maka telah meninggal musuh, telah meninggal orang yang ditumbuk. Fa di sini membawa makna sababiyah. Telah menumbuk Musa maka matilah orang yang ditumbuk tu. Seterusnya kita pergi kepada amsilah i'rab, contoh-contoh i'rab. Yang pertama, hadara Muhammadun wa Ali. Hadara fi'lul madi mabni 'alal fathi. Muhammadun fi'lul mudhari' marfu' bid dhammah. Wa huruf ataf. Ali ma'tuf ala Muhammad marfu' bi dhammah. Dia ikut hukum i'rab Muhammad. Contoh kedua adalah Muhammadun musafirun am Zaidun. Hamzah tu hamzah huruf istifham mabni 'alal fathi. Muhammadun mubtada' marfu' bid dhammah. Musafirun khabar marfu' bid dhammah. Am huruf ataf. Zaidun ma'tuf ala Muhammad marfu' bid dhammah. Dia ikut
hukum i'rab Muhammad. Contoh terakhir adalah qauluhu ta'ala wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum. Tu'minu fi'lul mudhari' wa huwa fi'lu syar' majzum bi inna wa alamati jazmihi hazaf nun. Al-waw waw tu'minu dhamir muttasil mabni ala mahalli rafa' fa'il. Waw wa tattaqu waw huruf ataf mabni ala al-fathi. Tattaqu fi'lul mudhari' ma'tuf ala tu'minu majzum wa alamatu jazmihi hazaf nun. Al-waw tattaqu dhamir muttasilun mabni ala mahalli raf'i fa'il. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.